penyesaran logam daripada larutannya. So kita nak tengok tajuk tindak balas penyesaran, iaitu yang pertama adalah penyesaran logam daripada larutan garamnya. Okey. So ini adalah siri elektrokimia. Biasanya kita panggil SEK. So kalau lepas ni cikgu sebut SEK, kamu dah fahamlah SEK tu adalah siri elektrokimia. So ini adalah siri elektrokimia, iaitu susunan dia kalium, kalsium, magnesium, natrium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, cuprum, argentum. Okey, saya nak buat satu pertandingan. Siapa yang boleh reka cipta mnemonik ataupun cara nak menghafal susunan SEK ni, cikgu akan bagi dia satu token. Okey, so kamu boleh mereka cipta. Okey. So, kalau kamu tengok dalam silibus yang lama, kalsium berada di bawah, manakala natrium berada di atas. Itu adalah silibus KBSM. Tetapi kalau kita refer kepada international punya SEK, sememangnya kalsium berada di atas. Okey, so apakah SEK ni? Okey, SEK ni adalah senarai logam mengikut kecenderungan logam itu untuk melepaskan elektron membentuk ion positif. So kita kata semakin tinggi logam tersebut dalam SEK, semakin elektropositif logam tersebut. Means dia lebih mudah untuk melepaskan elektron untuk membentuk ion positif. Okey, so dalam siri elektrokimia ni dia ada dua jenis logam, L1, L2. L1 adalah logam yang berada di bahagian atas ataupun logam lebih tinggi. Manakala L2 adalah logam yang berada di bawah, iaitu logam lebih rendah. Okey, so logam L1 ni, logam L1 ni dia lebih tinggi ataupun kita kata lebih elektropositif. Okey, so semakin ke atas, cikgu lukis anak panah, keelektropositifan dia semakin bertambah, dan sini dia ada errata sikit. Okey, so kamu tolong betulkan, dia logam adalah ejen penurunan. Logam itu adalah bertindak lebih kepada ejen penurunan dan lebih mudah dioksidakan. Logam yang lebih tinggi tu kamu tambah sikit perkataan lebih mudah dioksidakan, dan logam adalah ejen penurunan. Okey, so L1, logam yang lebih tinggi ni akan mengalami tindak balas pengoksidaan, di mana dia cenderung untuk melepaskan elektron membentuk ion positif. Okey, so kita tengok logam L2. Logam L2 adalah logam yang kurang elektropositif. Okey, dia logam yang kurang elektropositif. Dia semakin ke bawah lah, maknanya semakin menuruni SEK. Semakin rendah, semakin ke bawah. Dia adalah kurang elektropositif, dan ion logam ini, ion logam adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Ion logam maknanya biasanya L2 ni mesti logam yang ada dalam larutan aqueous. Dan dia lebih mudah diturunkan. So ion logam ini dia akan mengalami tindak balas penurunan. Ion logam ini akan mengalami tindak balas penurunan, dan dia cenderung untuk menerima elektron membentuk logam. So syarat untuk tindak balas penyesaran logam ni berlaku, syarat dia mestilah L1 lebih tinggi kedudukan dia daripada L2. Cikgu ulang, syarat untuk tindak balas penyesaran logam ni berlaku, L1 lebih tinggi daripada L2. Kalau L2 tu lebih besar, maksudnya dia tak boleh berlaku tindak balas penyesaran logam.
So nampak sini dia kata logam yang lebih tinggi L1. Okey, kita tengok sini logam yang lebih tinggi iaitu L1 dia boleh menyesarkan logam yang lebih rendah dalam SE2. Okey, kita lihat contoh. Ada soalan tak nak tanya untuk penerangan ini? Ada soalan tak nak tanya untuk penerangan yang ini? So far tak Kenapa ada. macam So far tak ada. So far tak ada, faham Okey, sebab cikgu nampak diam je ni, kenapa diam je sekarang? Dah bosan belajar online. Malu. Ha? Malu. Malu. Macam-macam korang ni. Okey, so sekarang kita lihat latihan 24 iaitu contoh. Okey, so dia suruh kita terangkan tindak balas penyesaran logam adalah tindak balas redox. So kita tengok ada A. So tindak balas penyesaran A adalah tindak balas penyesaran logam di antara serbuk magnesium. Okey, maknanya serbuk magnesium dia bertindak sebagai L1. Logam mesti L1. Okey, dan larutan kuprum 2 sulfat. Okey, larutan kuprum 2 sulfat ni adalah larutan garam. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Larutan kuprum 2 sulfat adalah larutan garam. So, dalam larutan garam ada ion logam iaitu ion kuprum 2. So, ion kuprum 2 ini adalah L2. Boleh faham? Okey. So kita lihat dekat sini dalam tindak balas ni, dalam larutan kuprum 2 sulfat dia masukkan kepingan magnesium. So ni adalah L1, ini adalah L2. So kita lihat adakah L1 lebih tinggi daripada L2? Kita tengok balik dalam siri siri elektrokimia. Okey, kita tengok dalam CSEK. Okey, cikgu padam ni dia antara magnesium dengan kuprum. So magnesium duduk lebih tinggi ataupun berada di atas kuprum. So kita kata magnesium lebih elektropositif daripada kuprum dan magnesium lebih tinggi daripada kuprum. So tindak balas penyesaran logam boleh berlaku. Cikgu ulang, tindak balas penyesaran logam boleh berlaku di antara serbuk magnesium dengan larutan kuprum 2 sulfat. Maknanya magnesium ni dia boleh sesarkan logam ion kuprum dalam larutan kuprum 2 sulfat. So ini adalah persamaan kimia bagi tindak balas berikut. Okey, ini adalah persamaan kimia di mana magnesium bertindak balas dengan kuprum. Magnesium bertindak balas dengan kuprum sulfat menghasilkan magnesium sulfat dan juga logam kuprum. So kita dalam kurungan tu nak tulis apa? Dalam kurungan ni kita nak tulis nombor pengoksidaan. Cikgu ulang, dalam kurungan ni kita nak tulis nombor pengoksidaan. Okey, so magnesium berapa nombor pengoksidaannya? Berapa nombor pengoksidaan untuk magnesium? Kosong. Okey. Kuprum 2 sulfat. So dekat sini kita nak tengok nombor pengoksidaan ion kuprum. Berapakah nombor pengoksidaan ion kuprum? Berapa nombor pengoksidaan ion kuprum? Positif 2. Cikgu harap kamu dah boleh tulis Kamu dah tahu dah nombor pengoksidaan. Jangan ada yang tak tahu. Kalau ada yang tak tahu kena cepat-cepat bagi tahu saya. Dia tak faham. So cikgu boleh ajar yang itu. Okey. Kemudian magnesium bertindak balas dengan kuprum 2 sulfat menghasilkan magnesium sulfat. Nampak tak? Magnesium ni dia dah berjaya dah sesarkan kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat. Dah dia ambil tempat tu. So dia yang menjadi larutan garam sekarang, magnesium sulfat. Dan ion kuprum tu menjadi logam kuprum. Okey, so nombor pengoksidaan ion magnesium adalah positif 2 dan nombor pengoksidaan untuk logam kuprum adalah kosong. Okey. Alright. So kita lihat di sini, kita lihat di sini ejen penurunan yang lebih kuat, ejen penurunan yang lebih kuat
Tolong betulkan dekat buku modul kamu tu tambah perkataan ejen penurunan lebih kuat adalah magnesium. Tolong tambah dalam modul kamu, ejen penurunan yang lebih kuat adalah magnesium dan ejen pengoksidaan yang lebih kuat adalah ion koprum. Okay. Alright. So sekarang kita nak melihat proses pengoksidaan dahulu. Kita lihat dahulu proses pengoksidaan. So, logam yang bertindak sebagai ejen penurunan tadi, dia akan mengalami proses pengoksidaan. So, magnesium dia akan mengalami proses pengoksidaan. Kalau kita tengok pun nombor pengoksidaan dia daripada kosong menjadi positif 2. So, kita katakan atom magnesium lebih mudah. Ni tak ada perkataan lebih Atom magnesium tak ada perkataan lebih, tolong potong sikit. Atom magnesium melepaskan elektron. Okay. Atom magnesium melepaskan elektron membentuk ion magnesium. Right? Cikgu sebut ulang lagi sekali. Atom magnesium melepaskan elektron membentuk ion magnesium. So, kita katakan yang kedua, atom magnesium dioksidakan. Yang pertama kita terang, atom magnesium melepaskan elektron membentuk, dah ada perkataan elektron rupanya, elektron untuk membentuk ion magnesium 2. Dan yang kedua, atom magnesium dioksidakan. Kemudian kita mesti buat persamaan setengah. So, apa persamaan setengah untuk tindak balas, untuk proses pengoksidaan magnesium ni? Apakah apakah persamaan setengah untuk proses pengoksidaan magnesium? Ui, senyap sepi sekarang ni. Hari ni kelas kenapa semua senyap ni? Magnesium Okay, magnesium. menghasilkan ion magnesium Menghasilkan ion magnesium dengan 2 elektron. Okay, good. Dengan 2 elektron. Okay, thank you Danish. Alright. So, kita lihat pemerhatian. Pemerhatian ni kita tengok. Kalau dia mengalami pengoksidaan, okay, sekiranya logam tersebut mengalami pengoksidaan, means dia dah mendermakan ion. Jadi, kita katakan logam itu atau magnesium melarut. Okay, melarut ataupun menjadi semakin nipis. Logam tu akan jadi melarut. Okey. Kedua, okey. Alright, sorry Okey, sekejap. Cikgu tak nak terang pemerhatian lagi. Kita tengok tindak balas tindak balas penurunan ataupun proses penurunan. So, untuk proses penurunan ataupun ejen pengoksidaan yang lebih kuat dalam tindak balas ini adalah ion kuprum 2. Okey, ion kuprum 2. Dan ion kuprum 2 ni dia mengalami proses penurunan di katod. So, penerangan dia, kita katakan ion kuprum 2 akan lebih mudah kita kata lebih mudah. Kalau nak guna perkataan lebih, awak kena tambah sikit, lebih mudah menerima elektron. Sama juga, kalau yang tadi kamu nak guna perkataan lebih, kamu kata lebih mudah ataupun lebih cenderung melepaskan elektron. Okay. So, kita tengok yang ion kuprum 2 lebih mudah menerima elektron menghasilkan atom kuprum.
Okey, dan kita katakan ion kuprum 2 diturunkan. So, dia punya persamaan macam biasa Cu2 akan terima 2 elektron membentuk logam kuprum. Okey. Sekarang baru kita tengok pemerhatian. Barulah lebih senang. Pemerhatian tu macam mana nak fahamkan. Okey, so dia akan ada dua pemerhatian. Yang pertama untuk proses pengoksidaan iaitu magnesium melarut dan proses pemerhatian yang kedua untuk proses penurunan di mana pepejal perang terbentuk. Okey, sekejap sekejap. Okey, sorry Okey. So pemerhatian yang kedua, dia mesti ada dua pemerhatian. Satu untuk proses pengoksidaan, lagi satu untuk proses penurunan. So proses pengoksidaan, pemerhatian dia magnesium melarut. Kenapa magnesium melarut? Inference dia kerana atom magnesium mengion. Mengion tu maksud dia daripada logam menjadi ion. Okey. Manakala yang kedua, okey, pemerhatian yang kedua untuk proses penurunan iaitu pepejal perang terbentuk. Okey, itu bermaksud pepejal perang terbentuk, atom kuprum terbentuk. Maknanya pepejal perang tu adalah atom kuprum. Sebab tadi nampak dia menghasilkan atom kuprum. Okey, dan pemerhatian yang ketiga, dekat sini ada 3 pemerhatian sebab larutan kuprum 2 sulfat ni dia berwarna biru. So kita kata larutan biru menjadi tidak berwarna. Kenapa larutan biru menjadi tidak berwarna? Sebab ion kuprum 2 dinyah cas membentuk atom kuprum. Sebab dekat sini kuprum 2 sulfat ni warna biru. So dia menjadi logam. So warna biru tu telah dinyah cas warna sebab magnesium sulfat tidak berwarna. So sebab itulah dia ada 3 pemerhatian untuk sini. Okey. Dan dia minta kita tulis persamaan ion. So persamaan ion kita ambil baliklah persamaan setengah tadi. So kita tengok kat sini 2 elektron, 2 elektron. So boleh potong-potong. Kan? So kita tulis je balik magnesium tambah ion kuprum 2 menghasilkan ion magnesium dan logam kuprum. Okey. Dan kita katakan tindak balas redox berlaku kerana proses pengoksidaan dan penurunan berlaku dengan serentak. Okey, boleh faham tak yang ini? Ni contoh yang pertama. Boleh faham tak? Boleh. Senyap sepi boleh ke tidur ni? Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, tindak balas ketulan zinc dengan argentum nitrat. Okey, so dekat sini dia ada dua jenis dia ada satu tindak balas iaitu larutan argentum nitrat dengan ketulan zinc. Okey, yang mana satu L1, yang mana satu L2? Yang mana satu L1, yang mana? Zinc L? L2 adalah ion argentum. Okey, so sekarang saya nak tanya, L1 adakah L1 lebih tinggi daripada L2? Tengok balik SEK kita. Tengok SEK. Adakah L1 lebih tinggi daripada L2? Ya. Okay, argentum dekat bawah, zinc dekat tengah-tengah kan. So kita kata zinc lebih elektropositif daripada argentum. Cikgu guna simbol je lah. Cikgu guna formula, tulis dalam bentuk formula je. Okay, so kita katakan zinc lebih elektropositif daripada
argentum ataupun nilai okay, kita abaikan dulu nilai elektrod keupayaan tu nanti kita masuk tajuk tu baru cikgu akan terangkan. Okay, so persamaan kimia. Alright, so sekarang cikgu nak kamu tulis persamaan kimia. Tulis sekarang apa hasil yang akan terbentuk. Cikgu bagi kamu cuba dulu. Apa hasil yang akan terbentuk ni? Apa hasil dia? Zinc bertindak balas dengan argentum nitrat hasilkan apa ni? Zinc nitrat campur argentum cikgu. Okey, zinc nitrat campur argentum. Okey. So ni kurungan ni kamu bawa ke sini Alright. Okey, so kita tulis nombor pengoksidaan zinc adalah 0, argentum nitrat positif 1, ion nombor pengoksidaan ion zinc adalah positif 2 dan ini kosong. Okey, so sekarang yang mana bertindak sebagai ejen penurunan yang lebih kuat? Yang mana yang bertindak sebagai ejen penurunan yang lebih kuat? Zinc. Okey, zinc sebab L1. L1 akan bertindak sebagai ejen penurunan. Manakala ejen pengoksidaan adalah L2. Okey, so kita tengok proses pengoksidaan. Okey, kita tengok dahulu proses pengoksidaan yang berlaku di anode. Apakah penerangan yang kamu boleh tulis dekat sini? Apa yang kamu boleh tulis kat sini? Apa penerangan yang pertama kamu nak tulis apa? Okay, nak tulis apa ni untuk penerangan yang pertama? Cik, saya cuba ya cikgu. Okay, good. Cuba Alia. Atom zinc Mhm. melepaskan elektron membentuk ion zinc. Okay. Zinc melepaskan elektron membentuk ion zinc. Betul Alia, bagus. Ion zinc 2+. Cikgu tulis macam tu. Okay, poin yang kedua. Poin yang kedua untuk penerangan. Poin dia sama je daripada first day kita belajar sampailah hari ni. Poin dia sama. So, apakah poin yang kedua? Dioksidakan. Ya, zinc dioksidakan. Okay, zinc dioksidakan. Alright, so setengah persamaan. Apakah setengah persamaan dia? Zinc Okay, zinc. menghasilkan ion zinc. Zinc menghasilkan ion zinc dengan cara menderma 2 elektron. Okay, good Alia. Right, seterusnya kita lihat ejen pengoksidaan. Okay, so kalau dah zinc menjadi ejen penurunan, L2 tadi adalah ion argentum. So cikgu tulis dekat sini Ag+ ataupun cikgu tulis ion argentum. So dia akan mengalami proses penurunan di katod. Okey, penerangan. Siapa boleh bagi penerangan dia? Selain daripada Alia. Yang lain tu. Yang lain jangan silent please. Okey, Amirul. Cuba Amirul. Ion betul argentum mudah menerima elektron menghasilkan atom argentum. Menerima elektron Okey, membentuk logam argentum. Okey, poin yang kedua apa Amirul? Ya. Ion argentum diturunkan. Ion argentum diturunkan. Okey, good. And then persamaan setengah dia. Cuba tulis persamaan setengah. Ion argentum tambah elektron Okey. menghasilkan logam argentum.
Bagus. Okay, thank you. Good. Alright. Itu untuk persamaan penerangan, proses pengoksidaan dan penurunan serta persamaan setengah dia. Okey, sekarang kita nak lihat pemerhatian dan inference. Okey, ada berapa pemerhatian dekat sini? Okey, kita tengok larutan argentum nitrat ni adalah larutan tidak berwarna. Okey, larutan argentum nitrat adalah tidak berwarna. So, dia ada 2 pemerhatian sahaja. Okey, so pemerhatian yang pertama untuk proses pengoksidaan, iaitu yang berlaku dekat zinc. So apa yang berlaku dekat zinc yang kita dapat perhatikan? Apa yang berlaku dekat zinc yang kita dapat perhatikan? Zinc melarut. Zinc melarut, pandai. Okey, zinc melarut. Cikgu nak terus buat inference untuk zinc melarut. Okey, inference saya akan tulis warna merah. Okey, kenapa zinc melarut? Inference dia kenapa? Kenapa zinc melarut? Sebab zinc mengion. Ya, pandai. Okey, kita kata atom zinc mengion. Okey, atom zinc mengion membentuk ion zinc 2+. Okey, thank you Haris. Pemerhatian yang kedua apa? Pemerhatian yang kedua. Apa pemerhatian yang kedua? Okey, pemerhatian yang kedua. Pemerhatian yang kedua adalah untuk proses penurunan. Yang daripada yang ini. Yang ni. Apa pemerhatian yang kedua kita dapat tengok? Apa yang terbentuk? Okey, kalau tak tahu cikgu yang akan tulis. Okey, so kita katakan pepejal kelabu. Oh, salah tulis. Okey. Pepejal kelabu terbentuk. Okey, apa benda pepejal kelabu ni? Pepejal kelabu ni apa? Mana ramai-ramai dalam ni? Kenapa senyap je ni? Argentum. Argentum. Pandai pun argentum. So, awak nak buat inference macam mana? Macam mana awak nak buat inference dia? Iman, mana Iman? Iman mana Iman? Ya, cikgu. Iman, cepat Iman. Buat inference penat cikgu tunggu ni Iman. Saya tak reti je ni. Sorry. Kamu ni. Okey, cikgu tolong. Okey, pepejal kelabu terbentuk. Pepejal kelabu tu adalah logam argentum. So sama je macam yang tadi tu. Cuma kita tukarlah ion argentum. Okey, ion argentum dinyah cas. Okey, dinyah cas. Tengok yang muka surat 23 tu kan sama je, dinyah cas membentuk atom argentum. Tu je, sama. Kita tukar je lah. Kalau tadi ion kuprum, sekarang kita letaklah ion argentum. Inference dia lebih kurang je. Cuma kamu kena tahulah, pemerhatian tu kena tahu, kena nampak apa benda. Okey, boleh tak? Baik, maaf cikgu. Okey, Iman, last. Iman kena buat persamaan ion. Buat persamaan ion. Cepat. Persamaan ion mesti di antara persamaan setengah proses pengoksidaan dengan persamaan setengah proses penurunan. Cepat. Kalau macam ni gayanya, cikgu tak boleh masuk tajuk subtopik yang kedua dah ni. Okey, first tengok elektron. Sama tak dua-dua elektron tu? Pengoksidaan dengan penurunan tak samalah kan. Satu 2 elektron, lagi satu 1 elektron, betul? Ya. So kena samakan elektron, balancekan elektron. So persamaan setengah penurunan kita kena darab 2. 2 cikgu. So bila darab 2 jadi apa tu? 2 Ag. Okey, 2 Ag plus 2 elektron, 2 Ag. 2 Ag. So sekarang bilangan elektron dah sama kan? Ya. Baru kita boleh Potong. So salin balik. Salin balik. Macam mana nak salin balik? Ambil zinc dulu cikgu kan? Ambil zinc dulu. Okay.
Hmm. Zinc. Lepas tu Hmm. 2 Ag plus. Tambah 2 Tambah Ag 2 Ag plus plus. menghasilkan Zinc 2 plus. zinc 2 plus. Tambah 2 Ag. Boleh pun. Kan? Alright, good. Thank you, Iman. Nervous lah cikgu, ramai sangat orang dalam ni. Astaghfirullahaladzim. Apa yang ramai? Tak sampai separuh kelas pun masing-masing ha. Malu campur dengan peta. Wah, malu cara pun dengan beta. Jangan duk malu dengan beta tu. Okay, sekarang dah. Kai dah left dah. Okay, so sekarang tindak balas, kesimpulan dia kita kata tindak balas redox berlaku kerana proses pengoksidaan. Yang ni cikgu tak tulis tau, kamu lengkapkanlah modul kamu. So kita katakan tindak balas redox berlaku kerana proses pengoksidaan dan penurunan berlaku dengan serentak. So biasanya itu je, kesimpulan dia sama je untuk semua tindak balas yang kita buat. Okey. So soalan nombor 25, memandangkan semua malu sangat nak bercakap. Soalan 25 cikgu nak kamu buat sendiri. Cuba jawab sendiri. Okey, latihan 25 kamu jawab sendiri. Dia bagi tindak balas di antara kepingan kuprum dan larutan Y nitrat. Y kita tak tahu. Okey, Y kita tak tahu dan tindak balas ni berlaku. So cikgu nak kamu cuba jawab dan hantar melalui Google Classroom. Boleh? Boleh. Boleh Ada cikgu. lagi 15 minit. So kamu buat sekarang. Boleh buat sekarang. Cikgu tak off class. Boleh buat sekarang, nanti kamu submit je. Kalau ada yang nak tanya, boleh tanya.
Okay, saya dah masukkan latihan yang tadi tu ke dalam Google Classroom. So, kamu jawab. Okay, kamu jawab. Kemudian, kamu submit melalui Google Classroom Saya cikgu letak situ due date sampai pukul 12 je. Maknanya kamu buat sekarang lah. Tak banyak pun, satu latihan sahaja. Kalau ada nak soalan nak tanya, boleh tanya sekarang. Hokai ada tak Hokai dalam ni? Hokai dah keluar. Kaironisa? Ada cikgu. Okey, Kaironisa ada. Firzana, kejap cikgu nak tengok dulu. Firzana, Firzana ada sepatutnya. Firzana ada, Firzana. Ya, cikgu. Ayu, Nurul Ayu Atika ada. Ya, cikgu. Okey, ada cikgu. Waikatul tadi ada. Waikatul. Ya, cikgu. Okey, nama-nama yang saya sebut tadi tu, Waikatul, Firzana, Ayu, Kaironisa, tolong PM Cikgu Amira selepas kelas ni segera. Kena PM Cikgu Amira segera. 5 Delta, okey, yang ada dalam ni, Razi ada tak Razi? Cikgu nampak ada Razi tadi. Okey, Razi. Okay, Razi, Alif Nazmi tak ada. Siti Nabila ada kan? Siti Nabila. Cikgu nampak Siti Nabila tadi. Okay, Siti Nabila dengan Zahira. Siti Zahira dengan Zahira Umaira. Siti Nabila dengan Ahmed Razi. Dengan ramai juga ni. Sekejap. Ahmad Razi, Siti Nabila, Zahira, Umaira, Anas tak ada. Haizil ada, Haizil. Ya. Okey, Haizil. Dengar nama-nama yang saya sebut ni tolong dengar. Haizil, Syarun. Syarun ada kan Syarun? Okey, nama-nama ni nak minta PM Cikgu Amira juga. Ada tak nombor telefon Cikgu Amira? Tak ada. Okey, yang ada nombor telefon Cikgu Amira tu PM saya dulu, minta nombor telefon Cikgu Amira. Okey, yang 5 Delta, 5 Beta yang saya sebut nama ni. Ni kes hidup mati kamu ni. Baik kamu PM cepat. Okey, so ada 10 minit lagi. Bolehlah kamu nak left group. Tapi sebelum left tu tolong isi kehadiran. Okey, tolong isi kehadiran dan tolong buat latihan. Saya letak sampai pukul 12. Okey, seorang dah turn in dah. Mari kita tengok siapa yang turn in ni. Sekejap, cikgu share screen yang ini pula. Siapa yang dah turn in ni? Dah ada seorang dah turn in. Okey, kejap ya. Cikgu nak share screen cikgu punya Google Classroom. Okey, ada seorang yang dah turn in. Mari kita tengok siapa yang dah turn in ni. Danish dah turn in dah. Mari kita semak jawapan Danish sama-sama. Betul ke salah? Okey, kita semak jawapan Danish. Tapi cara semakkan saya kali ni, kalau betul saya tak tanda apa-apa tau. Kalau salah saya akan klik komen. Okey. Allah. Lagi satu kan. Cikgu nak minta tolong korang. Janganlah hantar gambar terbalik macam ni. Teling kepala saya nak tanda. Okey, so kita tengok dekat sini. Ejen penurunan adalah logam atom kuprum. Kuprum adalah L1. Larutan Y ataupun ion Y tu adalah ion Y plus tu adalah L2. So ejen penurunan adalah atom kuprum, ejen pengoksidaan adalah ion Y plus. Okey, untuk ion Y plus ni kamu kena tulis Y plus. Plus tu ke atas. Okey, kena tulis Y plus. Okey. And then tengok. Cikgu lagi lalu Terus, apa dia? tak apa yang kepala.
Malu. Nah, janganlah malu. Kita belajar sama-sama. Okay. And then persamaan ion bagi tindak balas yang berlaku Y2 plus. Okay. Sini sepatutnya Danish tengok balik ni ada yang ada perlu betulkan sikit. Ni yang persamaan ni kurang tepat. Nanti cikgu akan betulkan. Cikgu tak nak betulkan sekarang. Nanti ada yang biru. Okey. Perubahan nombor pengusidaan betul. Okey, nanti cikgu akan tanda untuk Danish punya. Alright. Okey. So, thank you semua. Yang lain tolong buat dan hantar sekarang. Setakat ni yang dah hantar ada 2 orang. Okey, yang dah hantar ada 2 orang. Danish dengan Adha dah hantar. Danish dengan Adha dah hantar. 2 orang dah hantar. Okay, so tolong isi kehadiran. Kita jumpa lagi pada esok hari jam 12.30. Okay, bye semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.